Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman. Baik, pada Selasa, sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah meluluskan usul menaikkan saraan Ketua Menteri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan anggota pentadbiran negeri termasuklah speaker, timbalan speaker dan setiausaha-setiausaha politik. Dan gaji bulanan itu akan naik sekitar 40% berkuasa dari 1 Mac 2022. Bagaimanapun, RUU yang diluluskan dengan suara terbanyak itu menerima reaksi pelbagai masyarakat. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand, kita ini Dr. Romzi Ationg, penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah. Doktor, kali terakhir pindaan gaji dibuat ialah pada tahun 2015 dan dalam sidang berkenaan antara hujah dan justifikasi yang diberikan adalah dengan keluasan kawasan dan ia bakal memudahkan tugas-tugas yang berhormat ini untuk berkhidmat kepada rakyat. Tetapi adakah ini waktu yang sesuai ketika kita berhadapan dengan inflasi dan juga kenaikan kos sara hidup? Baik, masih Hakim, selamat pagi semua, selamat tengah hari. Baik, ini adalah isu yang tiba-tiba trending sejak semalam. Apabila diluluskan kenaikan gaji atau emolumen di kalangan wakil rakyat ini. Ada setengah pandangan yang mengatakan masanya tidak sesuai. Ini disebabkan ekonomi tidak stabil, inflasi meningkat, sedangkan Sabah adalah negeri yang dianggap sebagai negeri termiskin. Selain itu, mungkin dana sebanyak 5,6 juta itu mungkin boleh disalurkan dalam pelbagai aktiviti. Terdapat juga pandangan setengah orang, khususnya pembangkang, wakil rakyat pembangkang yang mengatakan ada keperluan untuk menangguhkan pelaksanaan kenaikan gaji itu. Walaupun saya berpandangan bahwasanya benda itu sudah diluluskan, terpulang sama ada kerajaan ingin meneruskan ataupun menangguh. Cumanya saya rasa persoalan sekarang ialah tidak lagi tentang sesuai atau tidak, tetapi apakah impaknya kepada wakil rakyat dan rakyat itu sendiri. Saya melihat impaknya ialah yang pertama itu sebagai cabaran dalam kalangan wakil rakyat itu untuk meningkatkan lagi keberkesanan mereka sebagai wakil rakyat. Terdapat aspirasi di kalangan rakyat sesudah benda itu diluluskan supaya kenaikan emolumen itu akan mengurangkan rungutan kekurangan dana membantu rakyat di kalangan wakil rakyat itu. Mungkin juga ada setengah yang mengatakan ia boleh dijadikan asas untuk meningkatkan gaji kaki tangan perkhidmatan awam di negeri Sabah ini. Ada juga setengah yang berpandangan dan saya setuju dengan pandangan ini yang mengatakan bahwasanya kenaikan gaji itu mungkin boleh membantu mengurangkan penglibatan setengah wakil rakyat dalam masalah integriti seperti rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi itu adalah isu yang sedang berlegar di Sabah ini khususnya pada ketika ini, dan persoalan itu mungkin kita boleh rungkai dari masa ke masa, dan sudah semestinya di Dewan Undangan Negeri sekarang benda itu masih lagi menjadi salah satu poin perdebatan. Ya. Tetapi doktor, dalam masa yang sama, kita juga memahami uh, niat asalnya nak mudahkan untuk membantu YB-YB ini, semua pentadbiran ini membantu rakyat. Tetapi persoalannya bagaimana gaji yang berhormat ini dapat diterjemahkan kepada usaha untuk membantu rakyat. Sedangkan terdapat mungkin kaedah lain yang lebih berkesan. Contohnya, peruntukan pembangunan yang diberikan setiap tahun di suatu kawasan DUN itu khusus untuk membantu rakyat melalui wakil rakyatnya. Tapi bagaimana ibaratnya dikeluarkan duit gaji sendiri untuk bantu, ataupun sebenarnya kita sudah ada peruntukan pembangunan, tabung pembangunan itu sendiri untuk tujuan-tujuan membantu rakyat, doktor? Well, sebenarnya itu adalah isunya. Kenapa ada tentangan, ialah tentang kesesuaian itu, tentang adakah ia sewajarnya dilakukan untuk membantu rakyat yang pada ketika ini bermasalah. Uh, saya rasa untuk membantu rakyat itu tidaklah tergantung semata-mata terhadap berapa jumlah gaji seorang wakil rakyat itu. Mungkin pelbagai tindakan yang lebih proaktif boleh dilakukan oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Walau bagaimanapun kita berharapan supaya kenaikan gaji yang berhormat ini akan menjadi mekanisme membolehkan wakil rakyat kerap turun padang. Mungkin selama ini wakil rakyat mempunyai alasan uh, apa ni
kurang masa untuk turun padang disebabkan masalah perbelanjaan. Jadi dengan kenaikan gaji ini itu adalah mungkin penyelesaian bagi isu itu. Mungkin juga kenaikan gaji ini boleh membolehkan wakil rakyat memberikan bantuan secara langsung. Contohnya mungkin bantuan makanan, kita berhadapan dengan makanan. Yang paling penting itu dengan gaji yang lebih besar ini, wakil rakyat tidak lagi tertarik dengan isu-isu rasuah. Baik, saya rasa walaupun demikian, mungkin dikatakan ia boleh membantu wakil rakyat untuk apa ni, membantu rakyat. Tapi saya rasa ada lagi perkara-perkara penting yang boleh dilakukan. Mengenai yang saya jelaskan tadi, kerajaan boleh lebih proaktif untuk membantu rakyat. Contohnya, yang pertama itu menggunakan perbelanjaan 5.6 juta itu untuk penguatkuasaan undang-undang berkaitan seperti akta kawalan harga dan sebagainya. Itu mungkin boleh dilakukan.